ayat sifat. Ayat-ayat berkaitan dengan sifat. Jadi sebelum ni kita tahu dah dalam Quran ni dia ada muhkam dengan mutasyabihat. Muhkam ni ayat yang kita faham mudah, dan muhkam ini adalah ummul kitab, kebanyakan dalam Quran tu. Dan yang kedua adalah ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni ayat yang kita tak faham. Dan ayat mutasyabihat ni pula ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama kata ayat mutasyabihat ni Allah Ta'ala saja faham. Sebahagian ulama lagi bagi tahu ayat mutasyabihat ni Allah Ta'ala dan ar-rasikhun, orang alim yang kejap di dalam ilmu faham. Gitu dah. Lepas tu antara ayat mutasyabihat tu dia bagi tahu tu antara dia adalah ayat-ayat sifat. Dan antara dia lagi dah adalah ayat-ayat yang awal-awal surah tu, alif lam ra apa semua tu. Sekarang ni dia nak bagi tahu ayatus sifat, ayat-ayat sifat. Bila kita sebut ayat sifat ni maksud dia ayat yang datang tunjuk ayat tu berkaitan dengan Allah SWT, tapi tunjuk di atas sifat Allah SWT. Ada. Ayatus sifati, ayat-ayat sifat. Minal mutasyabihi ayatus sifati. Sebahagian daripada ayat-ayat mutasyabihat itu khabar dia mubtada muakhar dia ayatus sifati adalah ayat-ayat sifat. Nahwu qaulihi ta'ala, seumpama firman Allah Ta'ala, fa innaka bi'ayunina. Ini surah Al-Mu'minun ayat 27. Maka sesungguhnya kamu ni bi'ayunina, di mata kami, di hadapan pandangan kami. Itu bagi tahu Allah Ta'ala bersifat dengan ada mata tu, ada penglihatan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surah Taha ayat 5. Allah Ta'ala bersemayam di atas aras. Semayam ni sifat dah, sifat duduk ni. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu itu akan binasa, halik akan binasa, illa wajhah, kecuali wajahnya Allah Ta'ala. Jadi ni surah Qasas ayat 88. Bersifat dengan ada wajah. So, gitulah kita faham. Wa yabqa wajhu rabbik. Dan kekallah oleh wajah Tuhan kamu. Ini surah Ar-Rahman ayat 27. Walitusna'a ala aini. Dan kamu dipelihara ala aini, di atas kedua mata aku lah. Di atas mata aku. Ini surah Taha ayat 39. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah Ta'ala itu fawqa aydihim, di atas tangan mereka. Surah Fatah ayat 10. Was-samawati matwiyatum biyaminih. Langit-langit itu matwiyatum, dilipat ataupun digulung, biyaminih, dengan tangan kanannya Allah. Walibnil luban fiha tasnifun mufradun. Walibnil luban, dan bagi Ibnu Luban, nama orang ni, fiha, padanya ayatus sifat tasnifun mufradun, karangan yang bersendirian, karangan yang khas. Jadi Ibnu Luban ni dia ada buat satu kitab. Kitab tu dia tulis tentang ayat-ayat sifat sahaja. Tu sebahagian daripada ayat-ayat sifat tadi tu. Okey. Jadi ayat-ayat sifat ini adalah termasuk dalam ayat mutasyabihat. Bila sebut was-samawati matwiyatun biyaminih, langit itu dilipat dengan tangan kanannya Allah Ta'ala. Adakah Allah Ta'ala ada tangan kanan macam kita ke dan sebagainya? Hal tu orang panggil ayat-ayat sifat. Faham sini ni? Jadi bila mari jumpa dekat ayat mutasyabihat ni, apa yang kita nak kena faham? Apa yang kita nak kena buat? Dan sebelum ni kita tahu dah ayat mutasyabihat ni dia ada dua jenis. Satu yang kita boleh bawa dia, kita pergi gabungkan, kita pergi compare, kita letak dia sebelah ayat muhkam, lepas tu kita boleh keluarkan makna dia, hukum dia. Satu lagi hak yang kita memang tak tahu mula lagi dah. Gitu. Jadi tengok ni dalam masalah ayat sifat, ayat mutasyabihat yang jenis ayat sifat ni, dia ada dua ulama juga dalam menangani ayat sifat ni. Wa jumhur ahli sunnati, dan jumhur ahli sunnah, minhum, sebahagian daripada jumhur tadi tu, al-salafu wa ahlul hadithi alal imani biha, adalah salaf dan juga ahli hadis, alal imani biha, adalah di atas beriman biha dengannya ayatus sifat, wa tafwidhu ma'naha al-muradu minha ila Allah Ta'ala, wa tafwidhu ma'naha,
Dan serah, tafwid ini serah, makna dia ayat sifat, al-muradu minha, yang dikehendaki, minha, daripadanya ayat sifat tadi tu, serah tadi tu, ilallahi ta'ala, serah kepada Allah. Tafwid tu ilallah, ta'aluk kepada tafwid, serah kepada Allah Ta'ala. Wala nufassiruha ma'a tanzihina lahu an haqiqatiha al-mutabadirati ila zihnil ma'rufati min zahiril lafzi. Wala nufassiruha, dan tidak kami tafsir akannya ayat sifat, ma'a tanzihina, bersama kami mensucikan, tanzihina, mensucikan kami, lahu, baginya Allah, an haqiqatiha al-mutabadirati, daripada hakikatnya ayat sifat, al-mutabadirati, yang berpusing, yang bermain. Al-mutabadirah ni yang berpusing ataupun yang bermain, illa zihnil ma'rufi, di dalam pemikiran ma'rufati, yang difahami ataupun yang diketahui, min zahiril lafzi, daripada zahir lafaz. Jadi kita tengok ada dalam masalah ayat sifat ni, bila mana kita jumpa ayat sifat dalam Quran, ayat yang datang dengan menunjukkan sifat-sifat Allah Ta'ala, ada sifat ma'ani dah, maka af'al ni, maka dekat sini ni jumhur ulama dan jumhur ahli sunnah ni adalah jumhur yang salaf tu. Lepas tu ahli hadis, dia orang ni dia beriman dengan ayat sifat, dan dia orang serah makna ayat sifat tu kepada Allah Ta'ala, bersama dia orang sucikan Allah Ta'ala tu daripada benda yang bermain di dalam pemikiran yang berkaitan dengan lafaz tadi itu. Nampak situ? Okey, sebagai contoh, ayat tu bagi tahu apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala tu bersemayam di atas arasy. Istawa ni kalau kita faham, istawa ni supaya raja duduk tu lah. Orang panggil apa? Raja duduk tu lah. Jadi adakah bila mana kita jumpa ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, jumhur ulama, dan jumhur ini adalah salaf dan ahli hadis, dia kata kami beriman dengan ayat ni dan kami serah makna dia, bersama kami menyucikan ayat ni daripada apa yang difahami. Kami menyucikan daripada apa yang otak faham mula-mula. Bila kita sebut Allah Ta'ala ni di atas aras duduk bersemayam, bila sebut bersemayam, otak kita akan faham yang macam raja duduk tu dah. Duduk atas benda tu, atas singgasana dia tu. Jadi pertama sekali, salaf bila mana dia dengar ayat ni, dia akan sucikan. Apa? Tanzihina lahu an haqiqatiha al-mutabadirati ila zihnil ma'ruf. Dia sucikan. Allah Ta'ala bukannya duduk macam raja duduk tu. Waktu tu pertama sekali. Salaf dia akan sucikan. Lepas tu, yang kedua pula, nu'minu. Ayat ni ada dalam Quran. Ya, ayat ni ada dalam Quran. Kami beriman dengan ayat ni. Bukanlah kata kami tolak. Dan yang ketiga, tafwid. Makna dia kami serah kepada Allah Ta'ala. Nampak situ? Di salaf, kita bagi macam ni. Kita kata umat Islam ni, dia ada salaf dengan ada khalaf. Salaf ni 300 tahun lah. 300 tahun lah daripada Nabi tu. Sampai ke 300 tu orang panggil salaf. Belakang tu lepas tu orang panggil khalaf. Jadi dalam masalah ayat mutasyabihat ni ada dua jenis ulama. Ulama pertama bila mana dia sampai dekat ayat-ayat sifat ni, dia akan sucikan daripada apa yang ada dalam pemikiran. Lepas tu beriman dengan ayat tu. Lepas tu tafwid, serah makna dia kepada Allah Ta'ala. Contoh ayat bagi tahu, yadullahi fawqa aydihim. Allah Ta'ala, tangan Allah Ta'ala tu di atas tangan mereka. Bila kita sebut tangan, mula-mula sekali dalam pemikiran kita akan faham tangan lah. Gitulah kecil mudah-mudah kita, Allah Ta'ala pun ada tangan mungkin besar ke macam mana, katalah kan. Akal kita akan faham gitu. Jadi di sisi salah, dia akan suci benda tu dulu. Dok, Allah Ta'ala ni tak sama macam kita. Faham tak? Jadi tak boleh mikir dah lah, tak boleh bayang mula lagi. Dia kerak, dia munazzahun. Dia sucikan. Yang kedua pula, lepas tu
ayat ni ada dalam Quran. Ya, ayat ni kami beriman. Bukanlah kata Allah Ta'ala tu tak sama dengan kita. Ayat ni batal kami tolak. Tak. Ayat ni memang ada Quran lah. Quran tu mutawatir. Kami beriman dengan ayat yadullahi fawqa aydihim. Dan makna dia macam mana? Makna dia kami serah kepada Allah Ta'ala. Yang penting bukan macam tangan manusia yang kita faham dalam akal tu. Dan kami beriman dengan ayat ni. Dan macam mana tu? Kami serah pada Allah Ta'ala. Itu tu adalah orang panggil i'tiqad akidah salaf. Jumhur ulama, kebanyakan ulama, dan kebanyakan ni yang duduk kat salaf tu dia i'tiqad macam tu. Contoh cerita yang masyhur, ada satu ketika tu orang tanya kepada Imam Malik, Ar-Rahmanu ala asyistawa. Istawa tu macam mana? Tu Imam Malik duduk mentatunduk, tu Imam Malik angkat kepala. Lepas tu Imam Malik kata apa? Al-istiwa ma'lum. Istawa tu kita tahu dah. Wal kaif majhul. Bagaimana tu majhul, kita tak tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman tu wajib. Beriman tu wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Tanya pasal istiwa ni bid'ah. Zaman Nabi orang tak ada sahabat tanya ke Nabi gitu. Fa akhraja gitu bi Imam Malik halau kawan tu bi. Jadi salaf dia dalam masalah ayat mutasyabihat, yang bila mana sampai, pertama sekali dia akan sucikan ayat tu daripada apa yang ada dalam pemikiran kita. Allah Ta'ala ada tangan besar, tapi besar ke, ada tangan kanan ke, macam mana. Hak tu kena suci. Sebab ayat lain, ayat muka bagi tahu laisa kamitslihi syai'. Yang kedua, ayat ni kami beriman. Memang bukanlah kata suci lepas tu tolak, tak, kami beriman. Ayat ni ayat Quran. Lepas tu kaif macam mana? Kami serah pada Allah Ta'ala. Itu adalah salaf. Nampak situ dah. Kita sekarang ni, kita ni majoriti kita ni, kalau kita ni Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Dia mazhab ni kalau dalam akidah, kalau fiqh tu dia ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, apa semua, Hambali tu kan. Kalau dalam fiqh yang selain kita buang yang sesat-sesat ni, kita ada 3 dah. Asy'ariyah, Maturidiyah dengan salaf ataupun asari ataupun ahlu hadis, sama je lah. Jadi mazhab salaf dengan mazhab khalaf. Khalaf ni 300 belakang. Jadi 300 belakang ni majoriti dia sekarang ni orang Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Dan satu lagi asari, ikut hadis, ikut kesan, ataupun ahlu hadis pun boleh dan sebagainya. Jadi jumhur, kalau kita tengok sekarang ni wakil dia, jumhur ulama kebanyakan kalau sekarang lah ni, orang ni kalau tak Asy'ariyah, Maturidiyah, dua tu saja. Yang ahlu hadis ni, yang asari ni sikit sangat lah. Hak yang datang ayat Quran, kami beriman, tapi kami sucikan daripada Allah Ta'ala dan kami serah pada Allah Ta'ala. Nampak situ dah. Tapi yang sekarang ni kalau kita tengok, kebanyakan Asy'ariyah dengan Maturidiyah lah. Kalau dekat tempat Melayu kita ni Asy'ariyah, kalau tempat India tu Maturidiyah. Hak yang asari ni sikit, tak ramai mana. Tapi kalau ikut hak sebenar dia, kalau ikut umat Islam ni, hak yang banyak ini adalah asari tu. Sebab daripada salaf tu, daripada Nabi sampai ke khalaf belakang ni, sampai sebelum khalaf ni, kebanyakan dia tu apa ni, geng-geng asari ni lah. Asari ni geng-geng yang kita baru sebut tadi tu, tak takwil dan sebagainya dia. Cuma bila mai dekat khalaf ni, bangunnya Hasan Asy'ariyah, lepas tu Maturidiyah. Jadi kebanyakan yang ikut sekarang ni Maturidiyah dengan Asy'ariyah kalau kita kira sekarang. Tapi kalau kita kira semua umat Islam tu, yang banyak adalah asari. Sebab dulu ramai dia orang tu. Nampak saya tu dah. Jadi yang pertama sekali, jumhur ulama dan salaf kebanyakan macam itulah. Dan seolah-olah kita faham pengarang kitab ni. Siapa pengarang kitab ni? Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani ni pun, dia ni bermazhab macam tu juga. Dia bermazhab dengan mazhab salaf. Serah pada Allah Ta'ala. Okey. Yang kedua pula, wa dhahaba ta'ifatun min ahli sunnati ila ta'wiliha bima yaliqu bijalalihi. Wa zahaba ta'ifatun min ahli sunnah. Dan telah pergilah oleh satu puak daripada ahli sunnah ila ta'wiliha, kepada takwilnya ayat sifat tadi tu. Takwil takluk kepada takwil bima yaliqu bijalalihi ta'ala, dengan barang yaliqu, yang layak ia ma bijalalihi, dengan kebesarannya Allah Ta'ala. Jadi pendapat kedua ini dia kata satu puak dia takwil. Dan puak yang takwil inilah, kalau di sisi ahli sunnah ni, Jahmiyah tu kita buang lah kan. Dia kata
adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hak Mu'tazilah apa semua tu kita buang. Ahli sunnah yang dia kata satu puak itu adalah Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Yang kita duk belajar sifat 20 apa semua tu, ni lah Asy'ariyah ni lah kita takwil. Contoh macam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Taala tu duduk atas arasy. Istawa tu dengan makna istaula, memerintah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah Ta'ala tu di atas tangan mereka. Yadun tu dengan makna kudrat, kuasa, ataupun yadun tu dengan makna nusrah, bantuan. Itu tu kita takwil. Itu adalah Asy'ariyah, satu puak daripada ahli sunnah. Tapi kalau jumhur ulama, kalau kita kira semua umat Islam ni daripada dulu lagi, dan salaf ahli hadis adalah Athari. Dia tak takwil, dia serah pada Allah Ta'ala, bersama dia sucikan benda tu daripada apa yang kita datang dalam otak tadi tu. Faham situ dah? Jadi dia mau mengaji sifat 20, alhamdulillah bagus. Lepas tu bila dia mau besar nanti, dia mau nak pegang hak sifat 20 macam Imam Nawawi dan sebagai Ibnu Hajar pun boleh, alhamdulillah. Ataupun dia mau nak pegang hak macam tafwid ma'at tanzih macam salah pun boleh juga. Cuma jangan tersalah pegang pergi jadi tajsim kat situ saja dah. Cuma sekarang ni kita duk belajar, tengah duk belajar, jadi kita pegang sifat 20 lah. Bila kita dah besar, kita dah pandai dan sebagainya, jadi terserahlah mana yang hati kita lebih senang, mana yang hati kita lebih tenang. Orang bagi tahu as-salaf aslam wal khalaf a'lam. Mazhab salaf ni aslam, dia lebih selamat. Moga dia tafwid, dia serah pada Allah Ta'ala. Tapi al-khalaf a'lam, mazhab khalaf ni lebih berilmu. Moga dia bagi tahu apa kehendak ayat ni. Nampak situ dah. Wa kana imamul haramain yadhhabu ilaihi, dan adalah imam haramain yadhhabu ilaihi, pergi kepadanya takwil. Jadi imam haramain ni bermazhab dengan mazhab takwil. Thumma raja'a anhu, kemudian rajak kembalilah oleh al-haramain anhu daripadanya takwil. Jadi kita faham mula-mula imam haramain dia takwil, lepas tu dia tak takwil dah. Dalam masalah ni kita kena buka skop. Kita jangan sempitkan kepada Asy'ariyah Maturidiyah dah. Kita kena buka skop. Kita kena baca juga kitab-kitab hak salaf ni. Jadi kita macam ni dah. Jadi dalam Islam ni dia ada 3 mazhab akidah. Salaf, Asari salah ni maksud dia mai ke ayat-ayat mutasyabihat ni, dia sucikan benda tu dengan ayat mutasyabihat dengan apa yang ada dalam otak kita. Lepas tu dia beriman. Lepas tu dan kita satu lagi serah makna dia pada Allah Ta'ala. Tapi kalau yang khalaf ni, Asy'ariyah Maturidiyah ni, kita beriman dengan ayat tu. Ya, ayat ni memang ada, bukan kita tolak dak. Kita beriman dengan ayat, sabit ayat, tapi kita takwil. Yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah begini. Takwil tu bukan takwil batil lah, takwil yang sebab datang tempat lain kita boleh sah nak takwil gitu dah. Faham sini dah? Summa raja'a anhu, kemudian rajaklah al-haramain anhu daripadanya takwil. Faqala fi risalatin nizamiyyati, berkatalah Imam Haramain fi risalatin nizamiyyah, dalam kitab nama risalah nizamiyyah, alladzi nartadhihi dinan wa daninullah bihi aqdan, bermula barang yang nartadhihi, yang kami redha akannya, alladzi dinan, pada agama, wa nadidullah bihi aqdan, dana yadinun, kami beragama Allah akan Allah, bihi dengannya alladzi aqdan, pada akad. Kami beriman macam ni. Khabar dia itba'us salafil ummati, adalah mengikut salaf umat, ikut orang dulu. Fa innahum daraju ala talqi ta'arrudhi li ma'aniha, fa innahum, maka sesungguhnya salaful umat ni daraju. Midrak ni asal naik tangga. Dia orang ni sampai, dia orang ni naik, dia orang ni mendapat ala tarki ta'arrudhi li ma'aniha, di atas tarki ta'arrudhi, meninggalkan membentang. Ta'arud ni membentang. Maksud dia orang ni tak berhadapan pun li ma'aniha, bagi makna-maknanya ayat sifat. Jadi salaf ni, salaful umat ni kebanyakan dia mai dekat ayat sifat ni, dia orang tinggal. Dia orang tak pergi maksud dengan ayat ni adalah begini-begini dak. Dia orang tinggal tu, yang pertama dia orang munazzah, dia orang bersihkan ayat sifat tu daripada apa yang bermain di dalam fikiran. Yang kedua, beriman dengan ayat tu. Dan yang ketiga, tafwid, serah pada Allah Ta'ala makna ayat tadi tu. Nampak situ dah. Jadi saudara kita faham, kalau salah ni, kalau dia orang dengar
Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Taala tu duk apa tu? Bersemayam atas arash kalau terjemah bahasa kita. Lepas tu dalam hati dia ni mula-mula sekali bukan semayam yang macam dalam makhluk, bukan semayam yang macam makhluk yang duk rasa dalam otak kita, duk rasa macam raja. Bukan yang tu, bukan yang dalam otak tu. Dia munazzah, dia sucikan Allah Taala dulu. Yang kedua, ayat Quran ni kami beriman. Bukan kata suci lepas tu kami beriman juga ayat ni. Apa tu, apa maksud dia? Maksud dia kami serah pada Allah Taala. Gitu tu. Tu orang panggil salaf. Kalau khalaf, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Allah Taala bersemayam dekat atas arah ni. Ayat ni kami beriman. Ya, ayat ni kami beriman. Cuma, dia cuma. Yang dimaksud dengan istiwa bersemayam tu adalah istaula sebagai contoh, mengantur, pentadbiran, memerintah. Sebab apa? Sebab Allah sebab ayat lain pula bagi tahu laisa kamitslihi syai'. Allah Taala ni tak sama dengan makhluk, sedangkan duduk bersemayam ni adalah sifat makhluk. Nampak situ dah beza sikit antara salah dengan khalaf pada masalah akidah tu. Jumhur umat Islam adalah salaf. Jumhur umat Islam adalah orang panggil athari ataupun ahlul hadis. Serah. Dan satu puak, taifah tu adalah takwil, dan satu puak itulah adalah majoriti sekarang ni. Sebab sekarang ni, kalau sekarang ni jumhur adalah Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Paling banyak Asy'ariyah, lepas tu Maturidiyah. Hak yang asari tak ramai mana. Kebanyakan belajar hak sifat 20 ni lah. Gitu dah. Faham sini? Wa qala Ibn Salah, berkata Ibn Salah, ala hadhihi tariqati madha sadrul ummati. Ala hadhihi tariqati, di atas ini jalanan maksudnya jalanan athari. Hak tu kita terjemah asari ataupun ahlu hadis. Gapa? Madha sadrul ummati, telah berlalulah sadrul ummati, oleh awal-awal umat. Memang awal-awal dulu tu dia orang i'tiqad macam ni. Wasadatuha, dan pemuka-pemukanya umat. Wa iyyaha ikhtara a'immatul fuqaha'i wa qadatuha. Wa iyyaha, dan akan dia hak yang al-awwal tadi tu, ikhtara, telah memilih a'immatul fuqaha'i, akan imam-imam bagi fuqaha, imam-imam mazhab fiqh ni, wa qadatuha, dan pemimpin-pemimpinnya fuqaha. Wa ilaiha da'a a'immatul hadisi, wa ilaiha, dan kepadanya yang pertama tadi tu, da'a a'immatul hadis, telah memanggil, telah menyerulah oleh imam-imam hadis. Wa a'lamuhu, dan a'lam ni apa tu, bendera, hak yang pegang-pegang bendera tu, bendera-benderanya hadis. Wala ahada minal mutakallimina min ashabina, dan tak ada seorang pun daripada mutakallimin min ashabina, daripada sahabat-sahabat kami ni, yasdifu anha wa ya'baha. Yasdifu ni berpaling daripada hak al-awwal tadi tu, wa ya'baha, dan enggan akan nyanyi al-awwal. Jadi geng kita kecek mudah-mudahlah, yang geng-geng duk takwil ni kita panggil geng-geng mutakallimin, geng-geng ilmu kalam. Imam fuqaha, imam hadis, semua dia tafwid, dia serah pada Allah Ta'ala bersama tanzih, bersama sucikan daripada apa yang duk datang dalam akal pemikiran tu. Adapun hak yang isbat ma'a takwil, yang terima ayat kemudian takwil tu kita panggil geng-geng mutakallimin, geng-geng ahli kalam. Kecek mudah-mudah gitulah. Apa tu dia bagi tahu, hak saing-saing kami ahli kalam ni pun tak ada yasdifu anha wa ya'baha. Walaupun dia orang takwil, tapi dia orang ni tak ada lah kata tolak dan enggan siapa yang tak nak takwil tu. Nampak situ dah. Jadi terpulanglah sama ada dia mau nak jadi ahli kalam, mutakallimin, ataupun dia mau nak jadi ahli hadis ataupun ahli fuqaha. Boleh berlaku dah. Cuma sekarang ni tengah tak pandai lagi. Jadi belajar, kita beramal, i'tiqadlah macam yang kita belajar. Nanti dia dah pandai besar-besar tu, terpulanglah mana hati lebih tenang. Cuma jangan sesat, jangan salah tu. Bukan takut pilih hak yang jisim, jangan tu pula dah. Sebab apa? Sebab as-salaf aslam, al-khalaf a'lam. Salaf tu dia lebih selamat, tapi khalaf ni lebih tahu. Mutakallimin ini lebih tahu, tapi ahlu hadis tu lebih selamat. Faham sini? Wa tawassata Ibnu Daqiqil Aidi, telah menengahilah oleh Ibnu Daqiqil Aidi, faqal, berkata dia Ibnu Daqiq, idza kana ta'wilu qariban min lisanil arabi lam yunkar, apabila adalah takwil tadi itu
qariban min lisanil Arab, hampir daripada bahasa Arab. Maksudnya memang orang Arab duk guna benda ni. Jawab dia lam yungkar, saya tak diingkar akan takwil, at-takwil. Au ba'idan, ataupun takwil tu jauh. Tawaqqafna anhu, saya kami tawakuf, kami berhenti anhu daripadanya takwil, kami tak takwil. Wa amanna bima'nahu ala wajhi alladhi urida bihi ma'at tanzihi. Wa amanna, dan kami beriman bima'nahu, dengan maknanya al-ayat tadi itu, alal wajhi alladhi urida bihi, di atas wajah yang urida bihi, dikehendaki dengannya makna, ma'at tanzihi, bersama kami sucikan. Sucikan dengan makhluk, sucikan daripada apa yang duk main dalam akal pemikiran tu. Kalau sebut tangan, tanganlah. Kalau sebut duduk, duduklah. Kalau sebut tangan kanan lah. Kalau sebut mata, matalah. Sebut muka, mukalah. Wajah, hak tu sucikan. Hak main dalam otak tadi tu. Qal, berkata Ibn Nakik, وَمَا كَانَ مَعْنَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ ظَاهِرًا وَمَفْهُومًا مِنْ تَخَاطُبِ الْعَرَبِ. وَمَا كَانَ, dan bermula barang, kana makna, yang adalah maknanya ma tadi itu, khabar dia min bermula barang yang adalah makna barang tadi itu, min hadhil alfaz, daripada ini lafaz-lafaz, ini khabar dia, itu zahiran wa mafhuman min takhatubil Arab. Zahir wa mafhuman, lagi difahami, min takhatubil Arab, daripada percakapan orang Arab. Jadi bila mana orang Arab memang duk guna benda ni, jadi tak ada masalah lah, walaupun ayat ni adalah ayat sifat. Kami takwil. Qulna bihi min ghairi tauqifin, nescaya kami kata bihi dengan ma tadi itu, min ghairi tauqifin, daripada tanpa tauqif, tanpa terhenti. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti pada firman-Nya Allah Ta'ala, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Ni surah Zumar ayat 56. Surah Zumar ayat 56. Ya hasrata, alangkah menyesalnya, ala ma farrat, di atas barang yang kami telah cuaikan, ala ma farrattu, ke atas apa yang aku telah cuaikan, fi jambillah, pada jambillah. Jambin ni asal makna sini, hak tepi ni, lambung ni, pada lambung Allah. Jadi jambin ni ayat sifat lah bila sebut lambung, tak tepi ni. Tapi dekat sini orang Arab memang kalau sebut jambin kat sini, dia tak akan sebut jambin hak yang kat lambung ni. Dia akan faham ke apa? Fanahmiluhu ala haqqillah wa ma yajibu lahu. Fanahmiluhu, maka kami tanggung akan dia jambun ni, tepi ni, lafaz jambullah ni, ala haqqillah, di atas hak Allah Ta'ala, wa ma yajibu lahu, dan apa yang wajib oleh ma lahu, baginya Allah. Jadi makna baru kena, ya hasrata, alakah menyesal, ala ma farratu fi jambillah, ke atas apa yang aku telah cuaikan, fi jambillah, pada hak-hak Allah Ta'ala, pada apa yang wajib kepada Allah Ta'ala. Baru makna dia tu jelas. Gitu. Jadi kalau jelas dalam percakapan orang Arab, kami takwil. Tapi kalau tak, kami tawakuf, kami tak takwil, kami terhenti. Faham sini? Wa minal mutasyabihi awailus suwari, dan sebahagian daripada ayat-ayat mutasyabihat juga adalah awailus suwari, awal-awal surah tadi itu. Alif lam mim. Alif lam mim tu kira macam mana? Wal mukhtaru fiha aidan annaha min asraril lati la ya'lamuha illallah ta'ala. Wal mukhtar, bermula pendapat yang dipilih, pendapat yang mukhtar, fiha, padanya awailus suwar, aidan juga, annaha, sesungguhnya awailus suwar, khabar dia, minal asraril lati, adalah daripada asrar, rahsia-rahsia. Sirrun mufrad, jamak dia asrar. Asraril lati la ya'lamuha illallah ta'ala. Rahsia-rahsia yang tidak mengetahui akan dia asrar, illallah ta'ala, kecuali oleh Allah Ta'ala saja. Allah tu jadi fa'il kepada ya'lamu. Akhraja Ibnul Munzir wa ghairuhu an Sya'bi annahu su'ila an fawatihi suwari. Mengeluarkan oleh Ibnu Munzir dan selainnya Ibnu Munzir daripada Sya'bi, sesungguhnya Sya'bi telah ditanya akan Sya'bi daripada fawatihi suwari, permulaan surah. Faqal, maka berkata Sya'bi, inna likulli kitabin sirran wa inna sirra hadzal qur'ani fawatihus suwari. Sya'bi kata inna likulli kitabin sirra, sesungguhnya bagi setiap buku tu
sirran, ada rahsia. Wa inna sirra hadzal qur'ani, dan sesungguhnya rahsia ini Quran, fawatihus suwari, adalah awal-awal surah. Fawatihus surah tu yang alif lam mim, alif lam ra tu. Jadi kita tahu tak? Kita tak tahu. Sebab apa? Sebab tu rahsia. Pengarang dia saja tahu. Maksud dia Allah Ta'ala saja tahu. Ada sebagian ulama kata gitu. Ada sebagian ulama dia takwil juga. Wa khadha fi ma'naha akharuna, dan telah mengarungilah fi ma'naha, pada makna dia awailu surah, akharuna, oleh apa tu? Sebagian ulama yang lain. Fa akhraja Ibnu Abi Hatim wa ghairuhum min tariqi Abi Duha an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi, maka telah mengeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan selain dia Ibnu Abi Hatim daripada tariq Abi Duha daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pada firman-Nya Allah Taala, alif lam mim qul anallahu a'lamu, alif lam mim qul, berkata qala Ibnu Abbas, makna dia apa? Anallahu a'lamu, aku Allah yang mengetahui. Gitu dah. Wa fi qawlihi, dan pada firman-Nya Allah Taala, alif lam mim sad, berkata Ibnu Abbas, anallahu afsilu, aku Allah afsilu, yang memutuskan. Fasil ini buat keputusan, memutuskan. Wa fi qawlihi alif lam ra, dan pada firman-Nya Allah Taala, alif lam ra tu, anallahu ara, anallahu ara, aku Allah ara, apa tu? Tengok, yang melihat dah. Gitu dah. Ra'a yara ara tu dah, fi'il mudhari' itu. Jadi dalam masalah ayat alif lam mim, alif lam ra apa semua tu, sebahagian ulama kata hak tu Allah Taala saja tahu. Sebahagian ulama pun tafsir. Dan antara yang tafsir itu riwayat Ibnu Abbas pun tafsir juga. Alif lam mim itu maksud dia anallahu a'lamu, aku ni Allah yang lebih tahu ke, aku ni Allah yang mengetahui. Ikutlah a'lamu tu isim tafdhil ke, a'lamu tu fi'il mudhari' ke, dah bolehlah, tengoklah mana pun. Faham sini? Qa'idatun fi muqaddamihi wa muakhkharihi, satu kaedah pada muqaddam dan muakhkhar. Jadi Quran ni dia ada muqaddam dan ada muakhkhar. Dia muqaddam muakhkhar ni terbalik. Benda duduk kat depan, pergi duduk kat belakang. Kalau baca tak faham kok mana ni. Rupanya muqaddam muakhkhar dia terbalik. Jadi kalau kita tahu muqaddam muakhkhar, kita tak rasa pelik lah, kita tak kata ayat tu salah dan kita mudah nak terjemah. Wa huwa ma ashkala ma'nahu bihasbi zahiri. Wa huwa, dan bermula ia hak tadi tu muqaddam muakhkhar ni khabar dia, ma ashkala ma'nahu, barang ashkala yang kesamaran lah ma'nahu, oleh makna dia ma bihasbi zahiri, dengan sekira-kira zahir. Kalau tengok sepintas lalu, tengok zahir dia, kita payah faham. Apa moga dia terbalik. Falamma urifa annahu min babit taqdimi wat ta'khiri, falamma, maka tak kala urifa, diketahui, annahu, sesungguhnya ma tadi tu, min babit taqdimi wat ta'khiri, khabar daripada bab taqdim wat ta'khir, awal dan belakang. Jawab dia ittadhaha, nescaya jelaslah oleh ma tu. Kalau kita dah tahu dah ini min babit taqdim wat ta'khir, tak apalah, jelas dah lah. Fa huwa jadirun ayyufrada bit tasnifi, wa huwa, bermula ia ma tu, jadirun, patut ataupun layak, ayyufrada bit tasnif, bahawa di ifrad, disatukan, dibuat satu kitab, bit tasnif, dengan karangan. Ayyufrada ma, sepatut dia masalah takdim wa ta'khir ni kena buat satu kitab khusus, cerita dia saja. Waqad ta'arrada salafu lidzalika fi ayatin, waqad, dan sesungguhnya ta'arrada salafu, telah membentanglah oleh salaf, lidzalika, pada demikian takdim wa ta'khir ni, fi ayatin, pada beberapa ayat. Ini dia bagi contoh-contoh. Fa akhraja Ibnu Abi Hatimin an Qatadata fi qawlihi ta'ala, mengeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Qatadah pada firman-Nya Allah Ta'ala, wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya. Ni surah
Taha, salah surah Taha. Surah Taubah ayat 85. Surah Taubah ayat 85. Ni sekarang kita tengok zahir lafaz dulu. Wala tu'jibuka amwaluhum, dan janganlah merasa takjubkan akan kamu amwaluhum wa auladuhum, oleh harta-harta mereka. Hum tu rajak dhamir munafik, wa auladuhum, dan anak-anak mereka munafik. Jangan tengok orang munafik, orang munafik ni dia. Munafik dia orang pun harta banyak, anak banyak. Jangan duk rasa takjub, jangan duk rasa dengki, jangan duk rasa takjub. Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha, innama, hanya saja yuridullahu, menghendaki oleh Allah, ayyu'adzibahum, akan mengazab Allahum, akan munafik, biha, dengan sebab mereka amwal, harta dan anak tadi tu, fid dunia, di dunia. Ni tengok dekat lafaz fid dunia tu, dia mau buat tarik sikit, fid dunia. Jadi bila mana dia mau baca ayat ni, janganlah kamu buat jadi takjub akan kamu oleh harta orang munafik dan anak orang munafik itu. Allah Ta'ala nak azab orang munafik tu dengan sebab harta dia tu lah, dengan sebab harta dia tu azab dekat dunia. Lepas tu kita jadi pelik. Kok mana orang munafik nak kena azab kat dunia pula, sedangkan orang munafik ni dekat dunia selamat, dekat akhirat yang baru kena azab. Bila kita tengok lafaz kita rasa payah, ashkala. Tapi qala, berkata ia Qatadah, hadza min taqadimil kalam. Ini adalah sebahagian daripada taqadimil kalam. Benda duduk kat depan pergi duduk kat belakang. Dia apa? Itulah taqadimil kalam, mendahulu kalam. Yaqul, berfirman ia ya Allah Taala, la tu'jibka amwaluhum wala auladuhum fil hayatid dunya. La tu'jibka, janganlah mengajaib, merasa takjubkan akan kamu amwaluhum, oleh harta-harta munafik, wala auladuhum, dan anak-anak orang munafik, fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia. Jadi fid dunia tu dia bukan duduk kat belakang hak sungguh. Dia kena duduk sebelum innama yuridullah. Tu tak bagi tahu min babi taqdim wa ta'khir. Hak patut dia duduk depan, tapi dalam ayat Quran dia duduk kat belakang. Jadi bila kita baca kita tahu ni min babi taqdim wa ta'khir. Jadi kita ambil hak belakang tu, makna dia kita tak kat depan baliklah. Janganlah merasa takjub akan kamu oleh harta orang munafik dan anak orang munafik fil hayati dunia, pada kehidupan dekat dunia. Innama yuridullah liya'adzibahum biha fil akhirah, hanya saja menghendaki oleh Allah dan mengazab akan orang munafik biha, dengan sebab amwal, harta tadi tu, fil akhirah, di akhirat nanti. Faham tak sini? Jadi bila dia mau tengok fid dunia yang belakang sekali itu, dia bukannya duduk kat belakang. Kalau makna dia duduk dekat sebelum innama yuridullah wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum fid dunya. Lepas tu baru innama yuridullah ayyu'adzibahum biha. Lepas tu apa dia duduk belakang? Boleh. Bahasa Arab boleh macam tu. Dari segi susunan Quran boleh macam tu. Tak ada masalah ke apalah. Cuma kita kena tahulah ni min babit taqdim wa ta'khir. Bila mana kita tahu, tak apa dah lah. Ittadhaha, jelas dah lah. Faham sini dah? Wa akhraja anhu aidan fi qawlihi ta'ala, dan mengeluarkan juga Ibnu Abi Hatim pada firman-Nya Allah Ta'ala, walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma. Surah Taha ayat 129. 129. Walaula kalimatun sabaqat. Berapa orang kafir tak kena azab lagi ni? Walaula kalimatun sabaqat min rabbik. Dan kalaulah tidak kalimah yang telah terdahulu daripada Tuhan kamu. Kalimah yang telah terdahulu ni maksudnya takdir. Memang tak kena azab lagi. Laka, jawab dia, lakana lizama. Nescaya adalah balasan tu lizama, akan berlaku. Wa ajalum musamma. Ajalum musamma ni, dan satu tempoh yang telah dinamakan. Satu tempoh yang telah ditentukan. Kalau kita nak terjemah kita tak faham apa maksud dia. Kalaulah tidak kalimah yang telah terdahulu, ni faham dah. Takdir tadi tu min rabbik, daripada Tuhan kamu, lakana lizama. Nescaya dia orang akan kena azab, akan berlaku balasan. Wa ajalum musamma, dan satu tempoh yang ditentukan tu kita tak faham. Lepas tu bila kita tengok qala, berkata dia Ibnu Abi Hatim, Qatadah ke, hadza min taqadimil kalam. Ini ayat ni min taqadimil kalam, adalah daripada taqadimil kalam, kalam dahulukan. Yaqulu, berfirman ia Allah Taala, makna dia laula kalimatun wa ajalum musamma lakana lizama. Asal dia ajalum musamma tu ataf kepada kalimatun. Walaula kalimatun
Kalaulah tidak kerana kalimat ni maksud dia Allah Ta'ala dah takdir dah dia orang tak kena azab lagi kat dunia. Wa ajalum musamma, dan satu tempoh yang tertentu memang Allah Ta'ala nak bagi dia orang hidup lagi kat dunia tak kena azab. Lakana li zaman, nescaya akan kena berlaku balasan. Tapi tak kena berlaku balasan tu sebab memang Allah Ta'ala dah takdir dah nak bagi dia orang senang-senang dulu. Ada satu tempoh dulu, nanti akan kena nanti. Kalau tak ada benda tu, kena selalulah dekat dunia. Jadi ajalum musamma tu dia duduk kat belakang, tapi sebenarnya dia bukan duduk kat belakang, dia duduk kat depan. Tapi dia duduk kat belakang tu sebab apa? Mimbabi muqaddam wa muakhar. Faham sini dah? Jadi demo kena belajar bab ni. Bila mana demo belajar bab ni baru demo reti terjemah Quran. Kalau demo tak belajar, demo baca tak faham. Reti mana demo reti bahasa Arab tapi kok mana tiba-tiba ajalum musamma duduk kat belakang ni? Rupanya bab takdim wa ta'khir. Tak apalah. Dan bab takdim wa ta'khir ni dalam bahasa Arab ada. Wa akhraja'an Abi Qatadah wa akhraja'an Qatadata fi qawlihi ta'ala, dan mengeluarlah ia Abu Hatim daripada Qatadah pada firman-Nya Allah Ta'ala, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Ali Imran ayat 53. Ni Allah Ta'ala kata, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Inni sesungguhnya aku mutawaffika mewafatkan, maksudnya mematikan kamu. Kat sini Nabi Isa, khitab dia Nabi Isa. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat kamu kepada aku. Jadi bila kita baca ayat ni, Allah Ta'ala mematikan kamu Nabi Isa, dan mengangkat kamu kepada aku. Jadi Nabi Isa mati dulu baru angkat ke macam mana? Sedangkan yang kita tahu Nabi Isa tak mati. Nabi Isa terus angkat ke langit. Nanti tu turun waktu Dajjal tu baru Nabi Isa turun. Lepas tu dah habis cerita bahawa Nabi Isa meninggal dah. Itu kok mana? Qala, berkata ia, hadha minal muqaddami wal muakhari. Ini adalah daripada muqaddam wal muakhar, depan belakang. Ai rafi'uka ilayya wa mutawaffika, yakni mengangkat kamu kepada aku, wa mutawaffika, dan nanti itu akan mewafatkan kamu. Jadi bila mana dia mau baca ayat ni, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, dia mau tak boleh terjemah so-so. Aku mematikan kamu dan mengangkatkan kamu kepada aku. Kalau dia mau terjemah so-so, dia mau tak faham. Lepas tu dia mau kena tahu ayat ni termasuk dalam bab takdim wa ta'khir. Tak apa adalah masuk ayat ni sesungguhnya aku tu yang belakang dia dulu. Mematikan kamu, mengangkat kamu dulu. Lepas tu baru yang depan balik. Wa mutawaffika. Nanti tu akhir zaman baru mematikan pula kamu. Faham sini dah? Wa akhraja Ibnu Jarir an Ibni Zaidin fi qawlihi ta'ala, dan mengeluarlah oleh Ibnu Jarir daripada Ibni Zaid pada firman-Nya Allah Ta'ala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalalah tidak fadlullah, kerana kurnia daripada Allah Ta'ala ke atas kamu, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah Ta'ala, lattaba'tumus syaitan, kamu semua akan ikut syaitan, kecuali qalilah, kecuali sikit. Surah Nisa ayat 83. Kok mana pula kalau dapat kurnia dengan rahmat Allah Ta'ala nak kena ikut syaitan pula, kecuali sikit je yang tak ikut. Jadi pening. Bila mana dekat sini ayat ni kalau wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khafi adha'u bi. Qala, berkata dia, ayat kita baca ni kena tengok ayat sebelum dia tu. Surah Nisa ayat 83. Buka Quran tengok ayat sebelum dia. Wa idza ja'ahum amrun tadi tu. Hadhil ayatu muqaddamatun wa muakharatun. Ini ayat adalah depan belakang. Dah muqaddam wa muakhar. Innama hiya, hanya saja ayatnya, adha'u bihi illa qalilan minhum. Adha'u bihi, mengheboh dengan dia tadi tu, illa qalilan minhum, kecuali sedikit daripada mereka. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalaulah tidak kurniaan Allah Ta'ala ke atas kamu dan rahmatnya Allah Ta'ala ke atas kamu, lam yanjun qalilun wala kasirun, tak akan berjaya sedikit pun tak, wala kasirun, banyak pun tak. Jadi illa qalila tu bukan istisna kepada lattaba'tumus syaitan tadi tu, istisna kepada hak sebelum dia tu lagi. Adha'u bihi, menghebohkan. Kecuali sikit je yang tak menghebohkan. Tapi kalau tak dapat rahmat Allah Ta'ala, sikit ke banyak ke, tetap tak akan berjaya, akan ikut syaitan juga. Na'udzubillah min zalik. Faham sini? Ni bab muqaddam wa muakhar. Dia mau baca Quran, dia mau belajar terjemah Quran, dia ada bab muqaddam wa muakhar. Dia mau kena tengok jelas-jelas, kena tahu. Kalau tak, takut salah terjemah gitu. Al-amu wal khas.
am dan khas. Jadi dalam Quran ni dia ada makna, dia ada ayat am dan kalimah am, dan dia juga ada juga kalimah khas. InsyaAllah kita akan sambung dah. Wallahu a'lam.